أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi menyampaikan kepada kita untuk hidup sehingga pada hari ini, dan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita ialah nikmat iman dan juga nikmat Islam, yang mana kalau bukan kerana dua ni tidak berguna nikmat-nikmat lain yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Jadi sebagai seorang manusia yang penuh kekurangan, maka tidak ada benda yang paling besar yang kita kena letak dalam diri kita lebih daripada kita nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allah kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Dan kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, jannah Allah Subhanahu Wa Taala, arduha as-samawati wal ard. Luas dia sebesar langit dan juga bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa. Jadi para sahabat antara orang yang sangat memahami bahawa benda yang besar yang kita nak atas dunia ni adalah kita nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam peperangan Badar kita sebut dah. Dalam peperangan Uhud juga, sebab sebahagian ulama berbeza pendapat lah benda ni berlaku dalam Badar ataupun berlaku di dalam peperangan Uhud. Iaitu ada sahabat yang dia duduk tengah makan tu, dia tengah tanya, ya Rasulullah, kalau aku mati dalam peperangan ni, aku akan boleh syurga kah? Dia kata, ya. Nabi SAW kata syurga dia apa ni, yang seluas langit dan juga bumi. Sehingga dia kata bakhin Allah. Kalau kita gitulah, dia buang makanan dia pergi berperang, dan akhirnya dia mati syahid. Sebab apa? Rindu pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Antara benda yang apabila kita baca Al-Quran juga ialah biar kita boleh rasa kerinduan kita kepada syurga-syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sifatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah Taala sifatkan dengan sifat yang kita boleh bayangkan. Allah Taala kata syurga nanti akan ada sungai daripada apa ni? Allahu akbar, min labanin lam yataghayyar ta'muhu, daripada susu yang mana tidak akan masak. Ada juga wa anharun khamrul ladzatil syaribin, iaitu ada juga air arak yang mana tidak akan memabukkan. Dan ada juga anharun min asalin musaffa, sungai daripada apa? Daripada madu. Jadi benda-benda ni kita boleh bayar setakat mana kita boleh lah. Sebab supaya Allah Ta'ala nak suruh kita berasa nak kepada syurga tu. Betapa indahnya syurga yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Lagu tu pun Nabi SAW kata syurga ni lah ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Syurga ni adalah tidak pernah terlintas di mata, tidak pernah terlintas di telinga, kita dengar comel orang kau setara mana kau, wala khatara ala qalbi bashar, bahkan lintas hati kita rasa ni kok paling comel. Apabila kita tengok syurga ni, lebih daripada tu lagi. Sebab itulah para sahabat sangat rindu ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana mereka tahu kehidupan dunia ni sementara je. Banyak lagi yang kita akan lalui lepas daripada dunia ni. Sebab itulah dunia ni kalaulah tidak menjadi jambatan kita kepada syurga, maka rugi sangat kita. Dunia ni tempat kita nak mencari sahih-sahih duit-duit untuk kita nak guna di akhirat nantilah. Sebuah dengan Tok Guru ni Aziz pernah buat perumpamaan yang sama. Dia kata
setiap negara ni ada dia punya mata wang dia. Dari mata wang di Malaysia kita nak guna tempat lain tak boleh. Kecuali ada lah. Mungkin dulu boleh guna di dia alik tani ke apa boleh lah. Sikit-sikit. Tapi kalau hak betulnya ia tak boleh nak guna. Jadi gapakah mata wang yang kita akan guna di akhirat nanti? Pahala lah. Pahala kita tak nampak ni masalahnya. Duit 1,000 dalam bank boleh tengok lagi nombor je. Tapi lah ni tak pahala ni tak nampak tengok. Jadi kita usahalah menjadi perindu syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan kita minta jauh daripada Allah Taala. Ni masuk ke kita dalam neraka Allah Taala. Kita akan tengok dalam cerita peperangan para sahabat. Mereka berkata, aku berbau syurga min qibali Uhud. Aku seolah-olah aku boleh bau dah syurga di sebalik bukit Uhud ni. Betapa mereka nak mati syahid. Mati syahid lah ni payah kita nak cerita ya. Sebab lah ni tak ada lah konsep mati syahid tu kepada kita lah dari sudut peperangan dan sebagainya. Sebab dia tak boleh buat tertukalu juga. Jadi puak melampau yang berjihad di tempat tak kenal ke apa, tu pun salah juga. Sebab mati syahid ni perlu mari daripada apa yang apa ni, pemerintah. So bukan jangan tiba-tiba semangat dengan cerita perang ni, pergi syahid kau tu syahid kau ni dah. Jadi tapi kita kena ada niat untuk kita nak mati syahid. Jadi Allah Taala sebut syurga lagu tu. Tapi syurga ni mudah ke tak? Mudah bagi orang nak lah. Mudah bagi orang nak. Antara ciri-ciri Allah Taala sebut lepas daripada tu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang berinfak di jalan Allah sarra' wad dharra, dalam keadaan senang ataupun susah. Wal kadhiminal ghaid, dan orang yang menahan kemarahan. Jadi marah tu biasa ke tak? Biasa marah tu. Kita manusia. Orang yang hebat ni ke apa? Wal kadhiminal ghaid, dia boleh tahan kemarahan tu. Jadi seperti mana disebut dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, laisa sur'ah, bukanlah orang yang hebat ni dengan adalah orang yang bisa bergusti. Tapi orang yang hebat ni dia boleh menahan kemarahan dia ketika mana marah. Mudah ke tak? Dia tak isyarat panjang-panjang pun kita faham lah. Dia ngajar orang pandang ni senang. Monggo kita orang ada pengalaman belakang dah. Cuma kita nak cerita tu supaya kita cuba renung-renungkan. Apa ni? Kemudian wal afina 'anin nas, dan memaafkan manusia pun sama juga. Pada setakat tu ya, kita pakat-pakat fikirlah, wallahu yuhibbul muhsinin, sungguhnya Allah Taala menyukai, menyayangi orang yang berbuat kebaikan. Di antara kebaikan yang Allah Taala kata, ciri-ciri orang yang bertakwa. Mudah ke payah? Payah. Tapi senang ke tak? Senang bagi orang nak lah. Sebab tu keazaman kita ni akan melebihi segala-galanya. Dan nak tidak ada sibu dalih. Kalau tak say tu kan, saya kata ayat mudah ke setara mana dia tak say. Jadi kita usahalah kehidupan kita ni supaya kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu syurga ni luas. Pintu syurga ni luas. Allah Taala buat pintu syurga ni sangat banyak. Ada orang masuk dengan kebaikan semaya. Ada orang masuk dengan kebaikan puasa. Ada orang masuk dengan kebaikan jihad. Ada orang masuk dengan kebaikan sekian sedekah dan sebagainya. Masalah dia ialah kita tahu kita akan masuk pintu mana. Kita cuba buat sebanyak mungkin. Kalau kita boleh masuk belakang, alhamdulillah. Ada orang akan masuk belakang pintu? Ada. Nabi SAW kata siapa? Abu Bakar adalah orang yang akan masuk syurga daripada semua pintu. Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang yang paling terbaik lepas Nabi SAW. Jadi kita cuba banyaklah pintu-pintu syurga kita boleh masuk nantilah. Sebab apa? Sebab setiap orang tak sama lah. Kita kata mudah sekali ke, bukan semua orang kaya, bukan semua orang ada duit. Jadi tak semua orang boleh masuk daripada pintu infak contohnya. Sebab itulah ketika mana antara kelebihan kita zikir lepas solat ni, salah satunya ialah zikir 33 kali tu kan. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, apa nama, Allah akbar 33 kali, betul la ilaha illallah, la ilaha kana Allah akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Jadi apabila gitu, salah satu benda yang menunjukkan bahawa sebenarnya ada duit ni merupakan satu kelebihan. Tapi Nabi SAW kata, ni'mal malus salih lirrajulus salih. Harta yang baik ni ialah pada orang yang baik. Pada orang jahat, tempat jahat dia bui. Jadi apabila orang miskin kita tanya, ya Rasulullah, gapo gak benda kita boleh buat ni lebih pada orang kaya ni?
Rasulullah pun ajar. Rasulullah ajar dan minta ceritalah kau kayanya. Akhir sekali gitulah kebaikan. Sahabat ni orang yang sangat nak kepada kebaikan, tahu juga kepada orang kaya. So apabila tahu kepada orang kaya, Nabi SAW kata tu adalah kelebihan yang Allah Taala bagi kepada dia. Tak boleh nak lagi jugalah. Dia kaya dan dia soleh, rezeki dia. Tapi kita kaya pun tak, soleh pun tak. Sedihlah kita ya. Paling kurang tak boleh kaya, kita boleh soleh, boleh ibadat lain. Allah Taala sebut lagi walladzina idza fa'alu fahishatan, dan antara ciri-ciri orang mukmin juga adalah walladzina idza fa'alu fahishatan, adalah orang yang apabila buat keburukan. Fahishah ni benda yang keji, kesalahan lah, kita kata dosa, maksiat. Aw zalamu anfusahum, atau menzalimi diri dia sendiri, itu juga disebut sebagai maksiat lah. Normal ke tak? Normal. Zakarullah, tapi apabila dia ingat kepada Allah, zakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Jadi apabila dia ingat kepada Allah masa dia buat tu, dia pun ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, dan dia bertaubat kepada Allah Taala, dia istighfar kepada Allah Taala, minta ampun kepada Allah Taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada orang yang boleh mengampunkan dosa ni lain daripada Allah Taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka ini lam yusirru ala ma fa'alu, tidak berterus buat benda tu. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan dia tahu. Sebab tu hamba sebut sebelum ni dari sudut kehidupan kita ni kena timbal balas antara takut dan juga mengharapkan pahala daripada Allah Taala. Takut kena ada takut. Sebab kita tahu kita ni ahli neraka kalau ke mana, tapi mengharapkan pahala Allah Taala pun kena ada juga. Boleh. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim, mereka ni lah akan dapat pengampunan Allah Subhanahu Taala, wa jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, akan dapat syurga, wa ni'ma ajrul amilin, dan inilah sebaik-baik orang yang mendapat balasan, orang yang buat kerja. Amun nak sebut juga ialah adakah membuat dosa ni benda hak biasa? Bahasa mudahnya lah biasalah. Tersilap, tergelecoh ni biasa. Sebab itulah Nabi SAW kata, kalulah manusia ni tidak membuat dosa, maka Allah Ta'ala akan ganti dengan umat yang membuat dosa, dan Allah Ta'ala akan ampun umat tu. Allah Ta'ala nak untuk mengampunkan umat-umat dia. Allah Ta'ala nak mengampunkan hamba-hamba dia. Allah Ta'ala sangat-sangat marah kepada orang yang tidak bertaubat kepada Allah SWT. Kalulah kita salah, taubat lagi, buat pula, taubat lagi, jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita putus asa daripada rahmat Allah Taala, maka kita salah satu daripada dosa besar ialah kita putus asa daripada rahmat Allah Taala. Semoga Allah Taala masuk kita dalam syurga dan jauhkan kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini kita akan sambung cerita kita mengenai perang Uhud, yang mana cerita yang bersebut sama. Kita dengar cerita ni siapa ni? Kita dengar cerita orang-orang yang paling hebat atas dunia sekali lo ni. Jauh mana hebat pun cerita Hindustan, kita kata menangis tengok cerita Hindustan. Tengok cerita Hindustan menangis juga. Tengok cerita go tu sedih kalau tak ada cerita lebih sedap daripada cerita Nabi SAW. Kalau cerita tu gembira sekalipun mengenai mak dan ayah dan sebagainya, kau jeri. Tidak ada cerita yang lebih gembira apabila kita dengar cerita kegembiraan Nabi SAW. Jadi kita mendengar cerita daripada orang yang paling terbaik di atas muka bumi ini, Nabi SAW. Dan juga kita mendengar cerita sahabat-sahabat yang berada di sekeliling Nabi SAW adalah orang yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang paling tidak ada kepentingan atas dunia ni melainkan Allah dan juga Rasul dia. Orang lagu ni lah yang kita nak jadikan benchmarknya. Kita nak jadikan kita punya tauladan. Kita nak jadikan kita punya contoh. Kita nak jadikan kita punya gapo hak terkini tu orang ngepek je. Idola ke gapo. Ikutlah orang lain nak jadikan dia idola pun. Kita jadikan sahabat ni lah. Sebab apa para budak-budak ataupun orang-orang muda dia tidak ada idola yang betul? Sebab apa? Sebab banyak cerita idola mengarut banyak daripada idola betul. Pada dengan cerita para sahabat ni tak habis nak cerita. Sahabat tu sahabat ni. Sebab sahabat pun kita sama. Ada orang hak kaya tu sahabat hak kaya, ada sahabat sikit, ada sahabat hak pelik pun ada juga. Hak pelik maksudnya perangai dia tu pelik. Ada Abu Zar Al-Ghifari contohnya. Nabi SAW kata dia ni hidup seorang dan juga mati seorang. Dan dia akan dibangkitkan seorang. Para ulama bincang lah. Lagu mana karakter Abu Zar ni pelik kan? Guru kita sebut kata Abu Zar boleh jadi dia ni kemungkinan orang yang dalam bahasa moden kita panggil nerd, orang hak innocent lah, orang hak jenis luruh sikit kan. Tapi orang hak luruh, adakah orang luruh ni tidak akan masuk syurga? Bahkan mungkin dia lebih mudah masuk syurga. Sebab apa? Orang luruh ni dia tak ada perasa hati dengan siapa-siapa.
Tak ada hati kita, kita yang terasa hatinya dia nya. Dia tak ada terasa hati siapa kata ke gapo. Dia dok buat dek gitu ya dia nya. Tapi orang tak sukalah dia. Orang tak sukalah mungkin perangai dia dan sebagai orang hak luruh kan. Tapi orang hak luruh tapi dia ikhlas kepada Allah Taala, dia tetap mendapat syurga Allah Taala. Karakter kita tak sama, kelebihan kita tak sama. Jadi carilah kebaikan di sebalik nikmat-nikmat rahmat-rahmat yang Allah Taala turun kepada kita ni lah. Jadi Uhud kita cerita dah satu mercu tanda yang sangat bernilai bagi orang Madinah. Siapa Allah ni pun lebih-lebih lagi para sahabat dan juga Nabi SAW. Sebab apa? Ni adalah medan yang telah menyaksikan pertumpahan darah dan juga perjuangan Nabi dan juga para sahabat yang mana telah menumpahkan darah atau mati syahidnya para sahabat, 70 orang sahabat. Jadi seperti mana satu negara tu ada peperangan ke apa, kita buat kita cerita dah minggu lepas ada tugu dan sebagainya. Tepat tu kita terutamanya orang betul hak terlibat lah. Kemungkinan kita sini ada askar ke apa mungkin terlibat dengan perang dia lain, orang tak terlibat ni lain. Orang pernah terlibat sayang-sayang kita terbunuh ke apa kita mana peperangan lagilah kita rasa benda tu bernilai daripada dia. Jadi Nabi SAW adalah orang yang menghadiri sendiri Uhud, yang mana terbunuhnya sahabat-sahabat dia 70 orang. So benda tu sangat-sangat dekat dengan hati Nabi SAW. Sebab tu apa ni Uhud menjadi mercu tanda Madinah. Yang mana kita sebut dah Nabi SAW kalau balik daripada mana-mana pemusafiran ataupun perang, siapa di Uhud Nabi SAW kata hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Ini adalah satu bukit, satu gunung yang mana kita saya dia dan dia saya kepada kita. Satu mercu tanda sehingga ada perumpamaan lain yang Nabi SAW pernah buat mengenai Uhud. Ada antaranya benar hujung-hujung tu ada orang baru masuk Islam lah. Kalau tak silap amat cerita Khalid Al-Walid ke siapa, sebab Khalid Al-Walid dia akan masuk lewat sikit. Kemudian berlaku pertelingkahan sikit-sikit. Nabi SAW kata la tasubbu ashabi, jangan mu mencela sahabat-sahabat aku hak lama ni lah. Sekiranya law anfaqta misla Uhudin zahaba, sekiranya mu berinfak apa ni sebesar bukit Uhud sekalipun tidak akan menyamai infak yang telah diberikan oleh para sahabat. Yang besar Uhud ni. Satu mercu tanda yang dijadikan contoh, satu mercu tanda yang sangat-sangat besar dah. Tapi besar lagi ngata kepada para sahabat lah. Sebab itulah apabila ada golongan yang mencela para sahabat ni, kita sepatutnya tak boleh nak ikut lah. Kita sebut jelas-jelasnya golongan Syiah, yang mana untuk semua sahabat kafir belaka dia murtad belaka kecuali 4 orang ya. So pemikiran lagu ni antara pemikiran kita kena jauh lah. Kemudian antara yang Nabi SAW pernah kata juga, iaitu siapa yang semaya jenazah dia akan dapat 1 qirat. Siapa yang mengiringi jenazah ke perkuburan dia akan dapat 1 qirat yang lain. Para sahabat tanya, qirat ni setara mana ya Rasulullah? Pahala dia sebesar bukit Uhud. Uhud ni 8 kali 4 kilo. 8 kilometer kali 4 kilometer besar dia. Jadi antara perumpamaan yang Nabi SAW pernah buat juga ialah kalaulah kita semaya jenazah, kita boleh 1 qirat, 1 bukit Uhud. Pahala 1 bukit Uhud. Kalau kita iring siapalah ke perkuburan, kita akan dapat 1 lagi bukit Uhud, pahala bukit Uhud. Yang mana kita boleh kata ni tak samalah suasana kita dengan negara Arab secara khususnya. Negara Arab memang kalau mai jenazah tu memang ramah lah, sebab dia buat di masjid apa kan. Kemudian kesungguhan mereka nak usung jenazah pula. Mungkin sini kita pernah duduk duduk di Madinah. So tapi dia ada cara dia lah. Kalau kita sembahyang jenazah, kita nak pergi ke kubur tu ada cara dia. Jangan pergi duduk di alik kanan. Kalau kita duduk alik sayap kanan Masjid Nabawi, jauh kita nak pergi. Kalau kita nak pergi ke Bukit Uhud, kita sembahyang nak sembahyang jenazah, lepas tu kita nak follow jenazah. So kita duduk alik sayap kiri. Bila kita duduk sayap kiri, duduk depan lalu. Lalu ni tahu pasti pintu nombor berapa. Situ pintu nombor 39 ke berapa tu salah saya. So kita duduk semai situ kak, semai jenazah kak, kita tubik lalu barulah kita dia hambat ya. Sebab orang Arab ni memang dia lari, kita yang slow ya. Sehingga pernah sekali ada orang Melayu matilah jemaah umrah mati ke apa. Jadi dia ni kata, nah mana so jenazah ni ada 2-3 jenazah kebetulan. Tu hak belakang kali biasanya Melayu slow. Jadi orang Arab dia cepat laju. Kalau lah salah step kak, kemungkinan jatuh kita. Jadi mengambil kelebihan itu lah ni
cuba untuk buat, kita cuba untuk buat lah. Antara kekurangan terutama di Malaysia secara khususnya, kita selit lalu mengenai semaya jenazah, panjang buat untuk masuk Uhud ni, ialah orang puai. Ni antara Allah alam lah, saya betul pasti nak kita nak buat lagu mana biar orang puai pun boleh fadilat dia di sini. Orang puai terutama kalau di Madinah, di Mekah, cuba ambil kesempatan, sebab Malaysia kadang-kadang payah. Kalau lah sore nak semaya payah lah juga. Jadi kalau duduk Madinah ke apa, ambil kesempatan untuk semaya jenazah. Sini sebenarnya boleh buat, tapi suasana tu tak ada. Suasana tu tak ada. Kita cubalah ambil pahala-pahala yang ada atas dunia ni lah. Allahu Akbar. Jadi Uhud merupakan satu mercu tanda yang Nabi SAW sangat-sangat dekat dengan Nabi, sangat-sangat dekat dengan para sahabat, sehingga kalau tak silapnya Aisyah pernah tanya, kalau tak silap Aisyah pernah tanya, ya Rasulullah, ada tak satu peristiwa yang mana lebih dahsyat daripada Uhud? Cuma kita bukan nak cerita peristiwa tu, kita nak cari cerita yang kemungkinan bagi Aisyahnya setakat maklumat dia ada tu Uhud lah, tak ada lah paling terbaik, paling sedihnya Uhud. Tapi Aisyah pandai, hebat Aisyah ni. Yang dia tanya, ada tak hari yang lebih daripada Uhud? Nabi SAW kata ada, iaitu hari kita ke mana Nabi SAW ditolak dakwah dia di Taif. Cuma kita nak ayatnya, di pandangan sahabat tu Uhud ni tragis lah. Antara paling tragis sekali Uhud lah. Sahabat tu meninggal, ada orang rapat dengan mereka pun meninggal. So sangat-sangat dekat dengan para sahabat. Jadi kita cerita dah daripada mesyuarat siapa lah masuk peperangan dah kita ni. Kita masuk dah peperangan. Jadi apabila masuk peperangan, kita kata dah secara ringkasnya, kita kata Nabi SAW mesyuarat di Masjid Nabawi tu, jalan sampai satu tempat, di nama satu tempat kita panggil Syekhon. Nabi SAW suruh budak balik. Lepas daripada tu, esok tu pada hari Sabtu, Nabi SAW mesyuarat tu hari Jumaat. Kemudian hari Sabtu pagi tu barulah nak pergi ke medan perang, barulah sampai satu tempat pula nama dia Asy-Syaur, orang munafik balik. Daripada 1000 tu ada hak keliknya 300. Ada hak kelik 300, kemudian gilah 700 ni. 700 ni Nabi SAW letak atas bukit Uhud, letak atas bukit pemanah 50 orang yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair. Jadi dia gini. Payah nak lukis pun. Ni Madinah, kita katalah sini Madinah. So Uhud ni berlaku sini. Dia ada bukit pemanah, kemudian dia ada bukit Uhud. Orang kafir mari daripada sini. So orang Islam duduk antara bukit pemanah dan juga bukit Uhud. Orang kafir mari daripada sini. Jadi Nabi SAW dah buat satu position yang sangat bijak dah lah. Dan Nabi memang orang yang sangat pandai, sangat hebat, terutama dalam peperangan dan sebagainya. Nabi SAW tempat kedah 50 orang untuk berada di atas bukit ni. Sebab apa? Sebab kalulah dari sudut perangai, kalau kita duduk tempat tinggi, kita akan mempunyai kelebihan yang lebih daripada orang lain lah. Seperti mana cadangan suruh berada dalam Madinah tu supaya orang yang duduk atas rumah kau gapo duduk tingkat tinggi boleh serai juga. Jadi gitulah poin daripada perang Uhud yang Nabi SAW letak 50 orang ni. Dikutuai oleh Abdullah bin Jubair. Nabi SAW kata kepada pasukan pemanah, la tabrahu makanakum, jangan turun gapo-gapo berlaku hatta ursila ilaikum, sehinggalah aku atas kepada kamu. Kalaulah mu tengok mayat-mayat kami tafuhu tair telah dimakan oleh burung sekalipun, jangan turun hatta ursila ilaikum, melainkan aku atas orang suruh turun baru turun. Kalau mu tengok hazimnal qaum, kami dah telah mengalahkan orang kafir, jangan juga turun hatta ursila ilaikum, sehinggalah aku hatta orang suruh turun barulah turun. Ni antara benda besar dalam perang Uhud yang kita kena faham lah. Berlakunya ijtihad yang salah bagi para sahabat yang menyebabkan kekalahan dalam peperangan Uhud. Jadi apabila dalam peperangan Uhud ni Nabi letak dah 50 orang dan juga para orang Islam duduk kawasan ni. Uhud ni bukan berlaku di bukit Uhud besar tu, di perkarangan Uhud. Medan Uhud, peperangan Uhud tu di bawah pada Uhud, bukannya bukit Uhud tu. Kadang-kadang orang hak tak biasa siapa dia keliru lah, dia ingat kau berlaku di bukit tu, bukan di perkarangan bukit Uhud tu. Nabi SAW letak ke atas bukit itu dipanggil Jabal Ainain, ataupun nama sempena peristiwanya Jabal Rumat. Jabal Rumat ni maksud dia ialah anggota perang, anggota mana. Jadi Nabi SAW letak dah orang kafir pun di sini. Orang kafir ni ada siapa ada? Antaranya orang besar ada Abu Sufyan. Itulah ketua kepada orang kafir musyrikin lah. Abu Sufyan ni hak Nabi SAW nak sekat di Badar tu dia lah sebenarnya. Tapi Abu Jahal buat agahnya nak pergi, akhirnya mati Abu Jahal.
Abu Sufyan ni akan masuk Islam tak? Akan masuk Islam. Tengok Nabi SAW tak tahu apa akan berlaku depan hari lah. Abu Sufyan ni dia dalam peperang Badar dia lah ketua, dalam Khandaq nanti dia lah ketua, akhir sekali di Fathu Mekah nanti dia pun masuk Islam. Antaranya siapa ada? Ikrimah bin Abi Jahal, antaranya anak Abu Jahal. Semua ni menyimpan dendam lah untuk balas atas kematian ayah-ayah mereka, saudara-saudara mereka dalam peperangan Badar. Antaranya Ikrimah bin Abi Jahal, antaranya Safwan bin Umayyah. Safwan Umayyah ni anak kepada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni adalah orang yang menyeksa Bilal. Jadi Safwan akan masuk Islam kot nanti. Menarik kita Safwan dalam peperangan Hunain nanti, menarik kita dia. Dia antara orang yang bui pinjam kepada orang Islam peralatan perang. Kemudian Nabi SAW bui kepada dia sangat banyak. Harta peperangan perang ni yang ketika mana peperangan Hunain, memang harta rampasan yang sangat banyak. Orang Taif memang turun belakang. Ada binatang ke orang turun belakang. Sehingga ke Nabi SAW bui kepada Safwan ni 100 ekor unta. Dia bui 100 ekor unta, duduk sementara Nabi bui 100 pula. Duduk sementara Nabi bui 100 pula. 300 ekor unta Nabi bui kepada dia. Dia ni orang kaya, so dia ada apa ni? Keinginan kepada duit tu tinggi kan. Jadi apabila gitu siapa dia kata orang hak bui lagu ni orang hak dia memberi tanpa dia takut akan fakir. Maka dia nak Muhammad ni dia bukan bui sebab politik ke apa, adalah mungkin sebab-sebab tu, tapi dia ni antara orang yang memberi yang dia tidak akan tak memberi dalam tak takut pun kalau dia fakir. 300 ekor unta. Bui banyaknya kepada Safwan bin Umayyah ni masa peperangan Uhud ni, dia masih lagi kafir lah. Antara orang utama juga kita panggil watak utama dalam cerita Uhud ni, saat ni kita ada orang Islamnya Nabi SAW dan juga 50 orang tentera pemanah. Dalam orang musyrikin ni siapa? Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid ni antara watak penting lah, yang mana dia ni digelar sebagai Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Mana akhir sekali Khalid ni mati lagu mana? Dia akan mati dalam perang. Dia tak mati dalam perang. Mati atas katil, sakit perut, dia panggil mabtun. Mabtun ni sakit perut dan dikira sebagai mati syahid lah, tapi bukan syahid peperangan lah. Boleh. Jadi Khalid tak Islam lagi ni. Bila dia akan Islam? Dia akan Islam sebelum daripada Fathu Mekah. Dia akan Islam sebelum daripada Fathu Mekah, sebelum daripada dia Islam nanti kita akan ceritalah sebelum daripada dekat dengan Fathu Mekah nanti. Jadi Khalid ni antara orang yang sangat hebat dalam peperangan. Yang mana kita akan tengok kejap lagi lah. Dah kau kejap lagi ni. Dah. Sudah. Kena sudah agak gini ni. Jadi apabila berlaku peperangan, maka fasa pertama peperangan ni orang Islam telah menang. Peringkat awalnya kita ada perang tanding. Kita kena tahu juga dalam peperangan zaman dulu dia ada perang tanding lah. Istilah yang digunakan dalam buku-buku bahasa Melayu dipanggil perang tanding. Perang tanding maksudnya tubik seorang dulu. Ataupun dua orang kau, dia perang dulu. Perang. Antara hak tubik ialah Hamzah dan juga Sibak bin Abdul Uzza. Jadi Hamzah tubik ni dalam peperangan Uhud, Hamzah dia tak pakai baju perang. Dia tak pakai baju perang. Ada sahabat-sahabat ada pakai baju perang sebab para sahabat pada waktu tersebut tidaklah kaya lagi. Ada orang ada duit, ada orang tak ada duit. Mana boleh tubik dia tubik. Jadi Hamzah ni tak pakai baju perang. Dia tak mati lagi mula-mula ni. Masa mula-mula ni menang dia. Lepas daripada tu barulah peperangan. Berlaku peperangan, para sahabat berperang dengan sungguh-sungguhnya sehinggalah kita menang. Kita menang sehingga ke ada sebahagian sahabat kata, aku dah tengok orang-orang Tina dari sudut orang musyrikin ni lari dah. Nampak dah rata-rata dia, nampak dah kita panggil apa? Kalau dia kaki ni nampak dah lari. So disebabkan kesilapan ijtihad para sahabat yang duduk atas bukit ni, yang mana merasa ke telah habislah perangnya. Kalau siapa-siapa pergi bukit Uhud tak ni kan, nampak dah dia. Kau tak nampak? Tak nampak, pergi klik sedalam Google lah. Saat ni Uhud sini kan, sini. Jadi orang kafir di sini dia lari. Sebab kau ni lah jalan nak klik ke Mekah ya. Dia lari. Sehingga ke Khalid Al-Walid tengah duduk lari tu, dalam riwayat sebut dia paling. Dia lari tapi dia paling. Bisa dia
lari, dia atas kuda, dia tentera berkuda, dia ada tentera berkuda di antara tentera berkuda. Dia ni termasuk ketua kepada tentera berkuda. Apabila dia lari tu, dia tengok belakang. Dia tengok belakang, dia tarik lari tapi tengok belakang. Dua pendapat ulama. Nah, hamba ni lebih cenderung kepada pendapat yang mana Khalid dia bukan pusing kok ni. Dia bukan pusing alik bukit pemanah ni. Dia pusing bukit Uhud. Seorang ulama Syekh Dr. Abdul Aziz bin Abdul Fattah Al-Qari, dia tulis ketika mana dia di Uhud penuh sekali, dia duduk dengan pengkaji Madinah. Dia ada seorang ada dalam pertemuan itu ada seorang tentera. Ada seorang tentera daripada Pakistan lah. So apabila dia buat kaji dia tanyalah lagu mana ni? Tentera ni rasa lagu mana ketika mahu perang Uhud. Khalid kau nak ke mana? Lepas apabila dia tengok gini, tentera tu kata ada kata jeep. So kata Syekh lah, kata jadi kita naik atas kata jeep ni, kita tengok kalau kita bukit Uhud baru minit akan boleh. Dia pusing boleh dalam 20 minit. Dia pusing dengan kereta jeep. Apa ni tentera ni dia kata kuda lebih cepat daripada tu. Sebab kalulah jalan otak kata kereta payah. Tapi kuda dia jalan otak kata pun dia boleh pusing. Syekh kata aku rasa boleh jadi 10 minit. Kalau 10 minit logik. Para sahabat duk tengah mikir okey dah mungkin tenang rezeki orang lari dah. Jadi Khalid pusing bukit Uhud. Mari pusing kau ni serai daripada belakang orang tentera pemanah. Daripada situlah apabila Khalid pusing naik daripada tentera pemanah, berlakunya fasa yang kedua yang sangat tragis, yang mana para sahabat ramai terbunuh. Antara orang yang terbunuh ni siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni antara orang yang menggadai ke dunia dia untuk akhirat dia lah. Mus'ab bin Umair ni kaya dia, baju dia bukan dibuat daripada orang Mekah, import. Lepas dia import, bau dia pun ada bau khusus. Kalau dia lalu ni, ni bau Mus'ab ni. Kita tidak mahir bab bau ni. Orang Melayu tidak mahir bab bau. Kita orang panggil apa ni Allah hak mari daripada Malaysia ni. Kalau daripada dalam hutan tu, kayu tu, gaharu. Gaharu daripada tempat kita. Tapi dibuatnya di mana? Di Arak proses. Tempat kita ni tempat proses tu tidak maju lagi. So jual setengah kilo, saya ambil sendiri pernah iring saingnya dalam mungkin 200 gram 200 gram 1000 kau tak silap. Nanya apa ni emas hutan emas hutan lah. Orang Arab sangat bisa lah bab bau ni. So dia capu kat ni tubik satu bau, yang mana kita boleh tengok daripada dulu lagi orang Arab sangat-sangat sensitif ataupun concern dengan bau. So Mus'ab ni antara orang yang ada kita kata bau dia sendiri. Kalau lalu bau ni bau Mus'ab ni. Tahu bau dia. Kalau kita salah dengan ustaz-ustaz hak jenis hebat-hebat pun kita salah pun kita tahu dah. Ni bau Ustaz ni. Ada juga lah pengalaman lah kita cuba nak memahami bau tu. Orang kita ni kalau bau tengik-tengik tak berahi. Orang Melayu ni tak berahi bau tengik, nak bau lembut ke apa. Tak apa, tu cerita bau semula. Ambo tak jual dah. Bukan kata cerita-cerita ni jual dah. Cuma yang kita sukalah. Jadi Mus'ab ketika mana di Mekah, dia ni antara orang yang disekat oleh kena kurung kaum mak dia, yang mana akhir sekali Nabi SAW mak dia bernazar kata mu ni aku tak akan makan kalau mu tidak murtad daripada Islam. Sahabat ke Mus'ab kata Umi, kalau kita bahasa kita Umi buatlah gapo pun ambo tidak akan murtad. Akhir sekali mak dia pun makan juga, yang mana akhir sekali lepas tu Nabi SAW hantar Mus'ab pergi ke Madinah. Mus'ab adalah duta Islam pertama berdakwah di Madinah. Daripada Mus'ab ni lah ramai orang Islam telah masuk atas tangan Mus'ab. Mus'ab bin Umair, orang yang mana kaya ketika mana di Mekah, menggadaikan dunia dia, menggadaikan pakaian, kemewahan dia. Akhir sekali dia mati lagu mana? Tak cukup kain. Sebab apa? Sebab berdakwah. Supaya apa? Supaya Islam tersebar. Perjuangan kita ataupun Islam kita kecapi hari ini adalah
hasil perjuangan para sahabat-sahabat ni lah. Mus'ab mari awal di Madinah. Dia berada di Madinah, antara orang terawal berhijrah ke Madinah. Nabi SAW hantar dia sebagai duta pertama Islam lah. Jadi apabila dia duduk tahun, kita kata 2 tahun sebelum pada hijrah, jadi dia duduk kita kata 51, 52, 53, 54, dalam 4 tahun Mus'ab duduk Madinah, yang mana ramai orang telah masuk Islam atas tangan Mus'ab, yang mana Mus'ab akhirnya mati dalam peperangan Uhud. Mus'ab mati, ketika mana dia mati itu, orang yang membunuh dia nama Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah. Jadi Ibnu Qami'ah ni comelnya Mus'ab ni, apabila dia bunuh Mus'ab, dia kata qataltu Rasulullah. Dia kata aku telah bunuh Rasulullah. Dia ingat kau Rasulullah. Apabila Mus'ab pakai baju perang, dalam keadaan perang, para ulama kata muka dia seperti Rasulullah. Sehingga apabila Ibnu Qami'ah bunuh Mus'ab ni, dia kata aku telah bunuh Rasulullah. Padahal dia bukan bunuh Rasulullah, dia bunuh Mus'ab bin Umair, yang mana matilah lepas daripada itu. Kita sebut tadi, apabila dia meninggal, kafan ke dia, baju pun tak cukup. Tutup muka, nampak kaki. Tutup kaki, nampak muka. Itulah harta dia ada. Jadi akhir kali Nabi SAW suruh tutup muka, tutup kaki dia dengan daun-daun. Dan juga antara orang yang meninggal juga ialah Amr bin Jamuh, yang kita pernah sebut juga pada minggu lepas, iaitu orang yang tempang, sahabat yang tempang, yang mana ketika mana peringkat awalnya anak-anak dia kata Rasulullah telah memberi keizinan kepadamu untuk tidak pergi perang. Lepas daripada tu dia tak ada masalah lah, kan? Kemudian dia mari rasa dia nak pergi perang. Dia pergi tanya Nabi SAW. Dia kata, kalau aku mati ni, adakah aku akan duduk dalam syurga dalam keadaan tepek? Nabi SAW kata tak ada. Dalam syurga semua orang sihat-sihat, orang sakit akan sihat balik kaki dia. Akhir sekali dia pun masuk dalam peperangan, yang dia mati dalam peperangan Uhud. Dan antara orang mati juga Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ni menariknya ialah dia ada seorang anak nama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah bin Haram, ayah dia Abdullah bin Haram. Jadi Jabir bin Abdullah bin Haram ni antara keluarga yang mana ramai orang Tino. Anak dia ramai Tino. Hak jatahnya Jabir ni. Jadi apabila sebelum daripada peperangan, dia Jabir tak pergi. Ayah dia wasiat kepada Jabir untuk jaga anak-anak adik-beradik dia hak Tino hak lain dah. Jadi apabila gitu, Abdullah bin Haram ni bagi wasiat kepada Jabir. Dia kata, aku ada hutang aku ada ni mulan sai ke. Jadi penting hutang ni. Minta maaf sebutlah. Hutang ni antara benda yang kita kena sensitif lah. Kalau kita mati syahid sekalipun, kalau hutang tak lepas, maka kemungkinan kita tak lepas lah lepas daripada ni kan. Itu antara kesalahan kita dengan manusia yang kita kena selesai. Kalulah kita kemungkinan ada hutang, kita disunatkan untuk wasiat kepada anak-anak kita. Abah ada hutang lagi ni. Tak ada. Kalau abah tak ada pelesar ke, tolong pelesar. Hutang ni benda hak penting kita kena jelaskan kepada waris kita lepas daripada ni. Bahkan kalau lah ada harta, benda apa kena pelesar dulu? Hutang kena pelesar. Jangan ingat tengok para sahabat letak depan, dia tahu dah kemungkinan dia akan mati, tolong pelesar hutang. Boleh. Jadi kita pun lagu tu juga. Kalau kemungkinan kita ada hutang ke gapo, pesan siap-siap kepada anak-anak kita supaya pelesar hutang-hutang kita. Kita tak usah lah comel dah perjalanan hidup kita ni lekat di hutang, tak usah. Boleh. Dan Abdullah bin Haram kata, jaga adik-adikmu Tino ni. Jadi Jabir bin Abdullah pun bagi nasihat dia, yang mana kalau pernah dengar cerita bahawa lepas daripada ni Jabir akan nikah dengan janda. Jadi Nabi SAW kata, Jabir nikah dah ke? Nikah dengan apa? Janda. Nabi SAW kata, apa tak nikah dengan dara? Kata, tudaibuka wa tudaibuha wa tudaibuka. Mu boleh bergurau, boleh apa ni, bermesra dengan dia dan sebagainya. Jadi waktu laibuha waktu laibuka gitu juga boleh bergurau dengan dia. Tapi Jabir kata, aku bukan tak usah nikah dengan dara, tapi kalau bahasa mudah kita kak, kalau aku nikah dengan anak muda dara, bukan aku tambah bini, tambah apa, tambah adik dia panggil. Jadi hendak mengurus ke adik-adik tina dia ni, kena cari orang berpengalaman lah. Kalaulah dia tak nikah dengan orang muda juga, sebenarnya tambah tanggungjawab dia besar lagi pula. Jadi dia nikah dengan janda, yang mana Nabi SAW pun tak ada masalah lah. So kalau sekiranya ada keperluan untuk nikah dengan orang janda, maka tak ada masalah. Antaranya Jabir bin Abdullah.
Jabir bin Abdullah ni antara cerita menarik juga kalau pernah dengar dalam peperangan Khandaq. Jabir ni antara orang yang mana peperangan Khandaq ni peperangan hok parit buat parit tu. Nanti siapa nanti tahun kelima nanti kita akan cerita. Jadi buat parit, para sahabat kebetulan time itu ialah waktu musim sejuk. Musim sejuk ni mula lapar lah, musim sejuk. Dengan kita pun tak boleh nak pergi lepas dia punya parit dan sebagainya. Jadi lapar. Lapar ni Jabir kacak dengan bini dia. Jabir kata, ada makanan ke kita ni? Bini dia kata, ada lah anak kambing seekor. Boleh lah 3-4 orang kau makan mari, boleh. Apa? Habis nak pergi ajak Nabi lah. Habis nak pergi ajak Nabi tu kat Nabi. Nabi kata, "Gana?" "Oh, mari belakang orang Khandaq. Pergi." Akhir sekali kelik ni debar lah. Debar lah Jabir kelik ni. Tapi kita tengok antara orang muslimah yang sangat memahami agamanya, apabila dia mula-mula terkejut lah isteri dia, kata Allah, abang ni kat orang adah ke. Dah gitu lah masa gitu. Tapi kat isteri dia kata apa, adakah hak buat ni hak ajak ni Nabi? Maka kalau lah hak ajak ni Nabi, kita tak ada risaulah. Akhir sekali 3,000 orang ke, 3,000 orang kalau silap, tentera peperangan Khandaq cukup belaka makan. Antara mukjizat Nabi SAW yang berlaku ketika peperangan Khandaq, mana Jabir bin Abdullah ni, ayah dia lagi kita nak cerita ni. Abdullah bin Haram ni wasiat kepada dia bahawa untuk jaga adik-adik dia, yang mana akhir sekali dia meninggal. Antaranya Al-Usairim. Al-Usairim ni adalah orang yang peringkat awalnya dia tak masuk Islam. Masuk peperangan Uhud tu lah baru dia telitah untuk masuk Islam. Dan dia masuk tu hujung-hujung, dia pergi nyelik. Apabila dia pergi nyelik, apabila dia meninggal, dia tengah di nafas yang terakhir. Jadi para sahabat kita tanya dia, apa ni mu ada sini ni gini-gini? Kata, aku masuk Islam dah. Aku masuk Islam dah, aku percaya kepada Allah Taala, aku beriman kepada Nabi SAW, dan kemudian dia meninggal. Ketika tak silap Abu Hurairah ke siapa, apabila dia meriwayatkan, dia kata antara orang yang tidak pernah sujud dan masuk syurga adalah Al-Usairim. Dia tak pernah sujud walaupun sajdah wahidah. Dia tak pernah sujud walaupun sekali, tapi dia masuk dalam syurga. Siapa? Salah seorang Al-Usairim. Sebab tu hujung hidup kita ni kita tak tahu. Dalam hadis ada sebut kata ada orang yang melakukan kebaikan yang sangat banyak, tapi akhir sekali hujung ayat dia masuk neraka. Ini kita minta jauh sungguh. Dia panggil mautul faja'ah, kau gapo kematian yang tidak baik, kau suul khatimah, kita minta jauh lah. Kita molek ada comel je, hujung-hujung itu masuk neraka, kita minta jauh. Ada orang yang mana awal kehidupan dia ni ialah dia penuh dengan maksiat, tapi akhir sekali masuk syurga. Jadi antaranya siapa? Al-Usairim. Dia masuk syurga dalam keadaan dia tidak pernah sujud kepada Allah Taala walaupun sekali. Jadi kita tak tahulah pengakhiran hidup kita lagu mana. Kita berharap hak baik-baiklah kepada Allah Taala, doalah Allah marzuqna apa? Allahumma khtimna bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, khatamkanlah kehidupan aku ni dengan husnul khatimah, dan jangan mula akhiri kehidupan aku ni dengan su'ul khatimah, pengakhiran yang tidak baik. Sebab pengakhiran ni kita tak tahu lagu mana. Ada juga bukan sahabat ni orang yang mana apabila dia terbunuh, nama dia Kuzman. Apabila dia pergi peringkat awal peperangan, dia antara orang hebat. Apabila dia nak mati, para sahabat tanya, bukan Nabi SAW kata, kalau jumpa Kuzman, kata ketahuilah bahawa dia ni orang masuk neraka. Sebab apa? Sebab dia berjual, dia berjihad bukan kerana Nabi, dia berjihad kerana dia nak mempertahankan kaum dia. Dia berjihad dia berperang kerana dia nak atas nama, kita kata, kabilah. Sehingga pada akhir tu lagu mana tu? Dia tak mati lagi. Akhir sekali dia bunuh diri dia. Supaya orang kata dia ni lah orang yang berjual, orang yang sikit. Akhirnya Nabi SAW kata dia akan masuk neraka. Boleh? Jadi pastikan niat kita ni ikhlas, tak ada habis juga kita ni. Antaranya kita derah sikit lagi. Kalau kita derah minggu depan, kita sudahlah. Minggu depan tak ada dah, insya-Allah. Jadi antaranya juga Al-Hanzalah Ghasilul Malaikah. Hanzalah Ghasilul Malaikah ni adalah Hanzalah yang mana ketika mana sebelum dia peperangan ni pagi Sabtu. So lepas daripada subuh tu dia bersama dengan isteri dia. Apabila dia mati, Nabi SAW kata tughassiluhul malaikah. Hanzalah mati ni, hak akan mandi dia ialah malaikat. Para sahabat tanya, Nabi SAW kata suruh tanya kepada isteri dia gapo hak mereka telah buat lah. Jadi isteri dia kata, sungguhnya Hanzalah ni dia bersama dengan aku
Kemudian apabila siapa waktu pergi dia gitu baik, dia tak ada nak mandi. Akhirnya dimandikan oleh para malaikat. Hanzalah Ghasil al-Malaikah. Antaranya juga Anas bin Nadar. Kita tutup dengan Anas bin Nadar lah. Ada ramai lagi kalau kita nak cerita, cuma Anas bin Nadar. Jadi Anas bin Nadar ialah pak saudara kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik bin An-Nadar. Anas bin Malik bin An-Nadar. Jadi ni Anas bin Nadar, pak saudara dia. Nama Anas juga. Kita kena buat gitu sekali pak kita ni. Nama pak saudara serupa dengan kita ke. Orang Arab Abdullah bin Abdullah pun biasa ya. Muhammad bin Muhammad. Cara benar berlaku kita. Kalau habis terik pun Ahmad bin Muhammad. Ada. Ambo saya ada saya. Tapi kita tak berani nak buat lagu tu dia. Jadi Anas bin Nadar adalah orang yang mana ketika mana dalam kita panggil kecamukan peperangan itu, apabila Ibnu Qami'ah kata Rasulullah telah terbunuh, so dia ingatkan benda tu betul. Yang mana dia Anas bin Nadar kata, kalulah Rasulullah mati, gapo lagi kita nak hidup. Akhirnya Anas bin Nadar berperang dengan sangat-sangat hebat. Dia dengan sungguh-sungguh sehingga ada seorang sahabat nama Sa'ad bin Mu'az kalau tak silap, dia kata aku tengok Anas bin Nadar ni perang yang mana aku sendiri tak boleh nak buat. Yang mana apabila dia mati, orang tak boleh nak cek siapa ni. Siapa cek? Adik Tino dia cek. Adik Tino dia cek tu daripada jari dia. Jari dia nampak lain sikit pada wallah alam lagu mana, tapi orang tak boleh nak cek mayat dia. Sehingga diriwayatkan 80 jenis apa panggil apa ni? Kecederaan yang ada. Antara masalah yang berlaku ataupun kejahatan yang ada ketika waktu tersebut dipanggil al-musla. Al-musla ni mayat hak mati dah dia kena. Ni antara benda kita dalam Islam kita tidak benarkan lagu. Pergi kita ada aturan kita pergi. Orang Tino tak boleh bunuh, pokok ke apa tak boleh kena. Kalau mati tak matilah. Jangan duk kena mayat. Jadi orang kafir ni dia ada perangai tu lagi. Dia ada kepercayaan, dia ada satu tradisi yang buruk iaitu al-musla dia panggil. So mati dah ni, dia akan cicir pula, kerak pula, cicir dan sebagainya. Yang tu yang berlaku juga kepada Hamzah, berlaku kepada orang lain. Jadi Anas bin Nadar ni pun kena juga al-musla ni. Jadi apabila gitu, akhirnya dia dikenali daripada tangan dia saja. Tubuh dia ni tak apa. Aku tak kenal. Memperjuangkan Nabi SAW, yang mana pada ni minggu depan kita akan tengok, kita tak cerita lagi itu, sikit lagi lah ada antara orang penting juga iaitu Hamzah. Hamzah ni kemungkinan kita tahu lah, cuma insyaAllah kita akan sambung sikit lagi lah, 3 siri juga ingat kau hari ni habis. Jadi kita akan tengok sikit lagi mengenai perang Uhud. Terakhirnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, pengajaran yang Nabi SAW ataupun Allah Ta'ala buat dalam peperangan, khususnya peperangan-peperangan yang berlaku ketika zaman Nabi adalah sebagai pengajaran kepada kita. Jadi sangat-sangat banyak. Ambo boleh nak cerita pengajaran dia banyak, terlalu banyak. Kita boleh tengok tadi ada orang yang tidak sujud tapi masuk syurga, ada orang sikit-sikit, ada orang baru, ada orang molek-molek tapi masuk neraka. So benda-benda itu adalah pengajaran-pengajaran yang kita boleh belajar daripada sirah Nabi SAW. Sangat-sangat banyak. Cuma yang apabila kita tahulah dalam kehidupan ni kita berlaku satu masalah, kita cuba renungkan benda-benda yang pernah berlaku kepada para sahabat, benda yang pernah berlaku kepada orang sebelum daripada ni, supaya kita tak rasa bukan kita je kenanya. Ujian ni bukan kita je. Orang lain kena ujian bahkan lebih hebat lagi. Orang lain kemungkinan kita berasa kita lah paling hebat sekali kena ujian. Kita kena tengok orang lebih daripada tu. Barulah kita berasa syukur atas ujian yang kita tu, ada lagi orang lebih tu. Ada orang lagi yang mati ni. Kita ni orang mati nakut lah, bahasa mudah lah. Nakutlah mati ni. Tapi tengok orang-orang yang berani mati kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berjuang untuk apa? Untuk Islam. Orang yang berjuang kerana apa? Kerana untuk menyampaikan Islam kepada generasi seterusnya. Inilah perjuangan-perjuangan yang kita nak tengok, yang mana kita nak kena abadi ke dalam kehidupan kita, dan juga kita kena sebarkan juga dalam keluarga-keluarga kita. Kita kena sebarkan juga dalam anak-anak cucu kita. Biar dia banyak dengar cerita mengenai sirah Nabi, supaya dia rasa idola dia adalah orang yang betul-betul nak kepada syurga, orang yang betul-betul ikhlas kepada Allah Ta'ala, orang yang betul-betul ikhlas kepada Nabi SAW. Kita kena perbanyakkan cerita-cerita mengenai dah ni, banyak dah dalam YouTube dan sebagainya. Bui dengar ni kat bulan jaga-jaga tengok lah kat UP-UP nya.
Tengok tak ada masalah, tapi kena masuk juga. Masuk supaya anak-anak generasi kita akan datang adalah generasi yang mempunyai prinsip, mempunyai matlamat yang jelas mengenai Islam, mempunyai orang panggil apa ni, tujuan yang dia tahu dia nak gapo dalam kehidupan dia, mempunyai orang yang berprinsip, orang yang ada jati diri, yang mana tak ada benda lain untuk meneruskan Islam, supaya kita ni ada jasa kita dalam Islam. Sebab kita tak tahu Islam ni akan dibantu oleh siapa. Kita tak tahu adakah Islam ni akan dibantu nanti akhir zaman, terutamanya dibantu oleh siapa. Kalaulah orang panggil apa, kita tidak bersedia, maka kemungkinan kita pun tidak akan terlibat dalam kemenangan Islam lah. Okay, jadi antara benda yang mudah sekali ialah ketika mana hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita mengenai hari kiamat. Soalan yang paling besar yang kita kena jawabnya ialah malladhi atattalaha. Gapo kita sedia untuk hari kiamat? Kalau kita tak ada kiamat besar pun kiamat kecil. Gapo kita sedia? Dan benda-benda inilah benda yang kita kena seratkan, masuk ke dalam jiwa-jiwa orang kita, generasi-generasi baru terutama yang penuh dengan cabaran-cabaran terkini dan sebagainya. Perbanyakkan benda-benda lagu ni supaya mereka menjadi seorang yang baik untuk generasi akan datang. Minta maaf salah silap. Terima kasih belaka atas perhatian jemaah belaka. Sekiranya ada salah silap, maka boleh tegur-tegurlah. Ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.